mesti berkaitan dengan isu semasa yang saya petik daripada Majlis Agama Islam Selangor, yang mana ada yang menyatakan isu utamanya hukuman hudud ni sama ada kejam ataupun zalim. Okay, jadinya rata-rata masyarakat dekat Malaysia ni sendiri telah membincangkan, dia menyatakan bahawa hukuman hudud yang telah diperkenalkan dalam Malaysia sendiri adanya yang kata sebatan tu melanggar hak asasi manusia. Di mana Islam ni kita kena faham dia adalah bawa satu rahmatan lil alamin, yang membawa satu rahmat kepada masyarakat umum sejagatnya lah. Yang kita kena faham juga hudud ni semata-mata untuk memberi pengajaran kepada pesalah, bukannya hanya semata-mata untuk menjadikan satu hukuman tu tertumpu kepada pesalah tersebut. Jadinya ada juga fahaman-fahaman yang bercanggah dengan fahaman Islam itu sendiri. Contohnya fahaman liberal, fahaman nasionalisme, fahaman pluralisme, yang mana mereka ada golongan, segelintir pada golongan mereka ni menyatakan bahawa hukuman hudud ni menyalahi undang-undang, menyalahi hak manusia sendiri. Dan ada juga NGO yang berautoriti untuk menentang hukuman hudud yang berlaku dalam Malaysia ni sendiri. Jadinya antara fahaman Islam liberal yang telah berlaku dalam Malaysia ni sendiri, first, mereka kata hudud ni hanya melanggar undang-undang negara semata-mata. Kedua, mereka kata hudud ni menyimpang daripada perlembagaan agama Islam. Jadi yang ketiga, melanggar hak asasi. Dan yang keempat, mereka kata hudud ni semata-mata melanggar ataupun mewujudkan diskriminasi antara kaum. Jadinya mereka ni adalah satu golongan yang perlu kita banteras, perlu kita berhati-hatilah dengan golongan mereka ni, sebab mereka ni adalah membawa satu ideologi yang baru kepada khususnya umat Islam tu sendirilah. Jika kita sendiri tak mampu nak membanteras, siapa lagi yang membanteras, kerana mereka ni hanya mempertikaikan sesuatu berdasarkan dengan akal mereka sendiri, bukan berdasarkan dengan hujah. Jadinya kita kena yakin dengan nilai Islam yang dibawa. Terusnya yang kedua, ada yang menyatakan bahawa isu hudud, isu sebatan sama ada melanggar hak asasi manusia ataupun tidak. Jadinya kita kena faham hukum sebatan yang telah dilaksanakan dalam Islam sendiri terbahagi kepada dua kategori. Yang pertama, hukuman hudud terbahagi pada yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia. Yang kedua, sebat dalam masalah ta'zir, iaitu selain daripada hukuman hudud, diat, qisas dan kafarah, sebagaimana yang Allah telah jelaskan dalam surah An-Nur ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Maksudnya perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat setiap seorang daripada kedua-duanya 100 kali sebatan. Jadinya mafhum daripada kat sini Allah dah nyatakan dalam Al-Quran berkaitan dengan hukuman sebatan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran itu sendiri. Seterusnya, menurut perundangan Islam sendiri, perundangan di Malaysia, yang mana dekat dalam Malaysia sendiri telah digagaskan hukuman sebatan yang telah dilaksanakan mengikut beberapa buah negeri, dan bila mana tidak dilaksanakan, perlulah mengikut kepada prosedur-prosedur yang telah ditetapkan mengikut negeri masing-masing. Jadinya hukuman jenayah yang disabitkan untuk sebatan ada 3, iaitu hukuman jenayah zina, hukuman jenayah masalah minum arak, dan hukuman jenayah qazaf. Untuk dijelaskan berkaitan dengan hukuman jenayah zina, yang pertama, hukuman jenayah zina adalah berkaitan dengan berlakunya persetubuhan antara dua individu, iaitu yang sama ada dia sudah berkahwin ataupun belum berkahwin, yang mana dalam istilah fikih digelar apa? Muhsan dan ghairah muhsan, yang mana Allah telah jelaskan juga dalam surah An-Nur ayat 2 yang telah saya bacakan sebentar tadi, berkaitan dengan hukuman perempuan yang berzina ataupun lelaki yang berzina hendaklah dikenakan 100 kali sebatan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan jenayah qazaf. Jenayah qazaf iaitu melemparkan tuduhan zina kepada orang yang tidak bersalah ataupun dia menafikan keturunan dia sendiri, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 4 hingga 5. Kemudian dalam ketiga jenayah minum arak. Minum arak iaitu minum khamar lah kan. Minum arak kerana apa? Arak adalah ibu kepada segala kejahatan.
yang mana telah diriwayatkan oleh Husain bin Al-Munzir ketika mana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah ditugaskan oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu untuk menjalankan hukuman sebatan kepada Walid bin Uqbah. Kemudian nak menyatakan bahawa kat sini ada hadis yang menyatakan bahawa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pada zaman Sayyidina Abu Bakar telah melakukan 40 kali sebatan. Manakala pada zaman Sayyidina Umar telah melaksanakan 80 kali sebatan. Jadi jelaslah kat sini menyatakan bahawa pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin juga telah melaksanakan hukuman sebatan yang mana telah berlakunya untuk memurikan masyarakat setempat lah, khususnya umat Islam pada era tersebut. Seterusnya terdapat beberapa panduan yang telah digariskan dalam hukuman Islam itu sendiri berkaitan dengan hukuman sebatan, iaitu yang pertama, bila mana cemeti yang digunakan tu hendaklah tidak basah, mesti kering dan tidak bercabang. Sebab apa, bila mana cemeti tersebut bercabang, maka sekali sebatan tidak dikira sebagai sekali sebatan, bahkan dikira berdasarkan bilangan cabang cemeti tersebut. Jadinya dalam hukum Islam juga beradanya cara-cara sebatan yang telah digariskan oleh imam-imam dan fuqaha yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh lah. Antaranya yang pertama, penyebab mestilah hanya mengangkat siku dan tidak melukakan pesalah. Kemudian yang kedua, pesalah tidak boleh disebat pada tempat yang sama berulang kali, sama ada dekat bahagian belakang ataupun tidak boleh dikenakan pada anggota yang sensitif, sama ada dekat kepala kita, dekat bahagian kemaluan, dan ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Okey, kemudian Imam Malik yang mana belakang je yang boleh disentuh. Okey, kemudian yang keempat, dikenakan sebatan tidak dalam keadaan macam mana pula? Dalam keadaan tak boleh terlalu panas dan tidak boleh terlalu sejuk. Kemudian yang keempat berkaitan dengan penutupan aurat. Okey, kalau pesalah hendaklah menutup aurat ketika mana dijatuhkan hukuman. Pertama, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mensyaratkan lelaki hendaklah menanggalkan semua pakaiannya kecuali tempat-tempat yang menutup aurat. Kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad kata tak perlu untuk menanggalkan pakaian kecuali dia telah memakai pakaian pada musim sejuk. Jadinya kita kena faham ada cara sebatan yang telah digariskan dalam Islam itu sendiri, dan adalah cara-cara tersebut, cara-cara bagaimana pesalah yang boleh dikenakan. Contohlah saya bagi berkaitan dengan pesalah yang menghadapi penyakit kronik, Islam kata tak boleh kenakan sebatan kepada mereka kerana takut memudaratkan, ataupun dalam keadaan perempuan yang hamil tak boleh dikenakan sebatan kerana menyebabkan kemudaratan kepada bayi dan kepada ibu tersebut. 9 Februari 2010 yang mana telah dijatuhkan hukuman kepada 3 orang pesalah wanita dan 4 orang pesalah lelaki, yang mana mereka ni telah melakukan kesalahan persetubuhan luar nikah, dan mereka ni telah dikenakan 6 kali sebatan di bawah Akta 23/2 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan. Dan hukuman yang telah dijatuhkan kepada 3 orang golongan wanita tadi mendapat tentangan yang hebat daripada beberapa NGO, dan mereka kata perlu digubal semula berkaitan dengan hukuman sebatan yang telah dilaksanakan kepada wanita tersebut, kerana beranggapan hukuman sebatan tersebut menyalahi undang-undang dan melanggar hak asasi wanita itu sendiri. Sedangkan dalam Islam sendiri memang telah digariskan berkaitan dengan hukuman sebatan yang telah dilaksanakan. Jadinya adanya perbezaan antara hukuman undang-undang sebatan mahkamah syariah dan mahkamah sivil sendiri. Jadinya kita kena fahamlah berkaitan dengan mahkamah syariah adanya garis panduan yang telah ditetapkan berdasarkan dengan hukuman Islam. Berbeza dengan mahkamah undang-undang sivil yang telah memang dijalankan pun hukuman sebatan, cuma mereka ni hanya semata-mata menjalankan hukuman sebatan dan menyebabkan kesakitan kepada pesalah. Bahkan mereka tidak menutup aurat sekalipun untuk melaksanakan sebatan kepada pesalah tersebut. Jadinya kita kena fahamlah berkaitan dengan isu sebatan ni sebenarnya tak ada pun melanggar hak asasi manusia itu sendiri. Bahkan telah dijelaskan dalam Al-Quran sendiri berkaitan dengan hukuman sebatan yang akan memberikan
satu pengajaran kepada umat manusia sejagat. Isu yang ketiga berkaitan dengan sekatan undang-undang yang mana mereka ada isu yang menyatakan bahawa adakah hukuman hudud tidak boleh dilaksanakan langsung dekat dalam Malaysia ni sendiri. Okey, berdalam perkara 4, Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa perlembagaan adalah Supreme Law of the Federation. Bermakna perlembagaan dalam persekutuan adalah paling tinggi sekali. Justru Parlimen dan Dewan Undangan Negeri tidak boleh melangkaui hukum hakam yang telah ditetapkan oleh perlembagaan sendiri. Bahkan selepas mencapai kemerdekaan sekalipun, kalau ada benda yang bercanggah dalam perlembagaan tidak boleh dilaksanakan kerana dianggap tidak sah untuk dilaksanakan. Jadinya berkaitan dengan isu ini, ada beberapa persoalan yang telah timbul berkaitan dengan adakah undang-undang Malaysia ni sendiri tak mampu nak mencapai kredibiliti sehingga masuk hukum hudud ni dalam perlembagaan Malaysia, dan adakah perlunya hukuman hudud ni selaras dengan perlembagaan Malaysia. Kalau sama, boleh ke dilaksanakan dalam Malaysia tu sendiri. Jadinya berkaitan dengan isu ini tak ada pun dinyatakan secara harfiah, secara tekal berkaitan dengan penolakan unsur undang-undang hudud dalam perlembagaan Malaysia. Cuma yang kita faham, perkara ni perlu dilaksanakan dalam Malaysia selagi mana boleh diusahakan, kita boleh faham dan yakin benda tu akan memberikan manfaat kepada masyarakat Islam khususnya. Terusnya berkaitan dengan isu yang terakhir berkaitan dengan hukuman murtad, sama ada perlu dibunuh ataupun tidak. Jadinya bila kita kata bunuh, itu adalah salah satu ungkapan yang sangat sensitif berkaitan dengan orang non-Muslim sekali turut terlibat. Tapi kita kena faham berkaitan dengan hukum murtad adalah tertakluk kepada umat Islam itu sendiri. Sebagaimana yang telah ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang maksudnya bila mana ada satu orang yang telah keluar daripada Islam, maka bunuhlah dia. Ini adalah hadis yang sangat famous yang boleh kita gunakan sebagai hujah. Ada juga hadis lain yang telah diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, maksudnya bahawa baginda Rasulullah SAW telah bertanya kepadanya, "Pergilah kamu ke negeri Yaman." Kemudian Rasulullah SAW telah menghantar Muaz bin Jabal ke negeri Yaman tersebut. Bila Abu Musa Al-Asy'ari, bila Muaz sampai ke negeri tersebut, maka Abu Musa menjemput masuk. Kemudian dekat dalam majlis tu ada seorang badannya yang telah diikat. Okey, kemudian Muaz bertanya, "Apa hal orang ini?" Abu Musa menjawab, "Orang ni asalnya orang Yahudi. Kemudian dia telah masuk Islam. Kemudian dia telah keluar daripada Islam kembali dan menganut agama Yahudi semula." Kemudian Muaz bin Jabal pun berkata, "Aku tidak akan duduk selagi mana orang ni tidak dikenakan hukuman bunuh." Dengan hadis tersebut bermakna tak adanya istilah falsafah bebas dalam beragama. Maksudnya bila mana orang bukan Islam masuk ke dalam Islam, adanya undang-undang yang perlu dipatuhi dalam Islam itu sendiri. Sekiranya orang tu dipaksa untuk masuk Islam, maka Islamnya tu tak sah lah. Sebab dia tak boleh tukar agama Islam tu masuk kepada agama dia semula yang asal secara suka hati, secara sukarela. Jadinya kita kena tahulah bahawa orang Islam ni adanya satu gagasan, satu peraturan yang Allah telah tetapkan dalam Al-Quran itu sendiri, dan tak ada pun isu dia kena paksa dalam agama. Hal ini untuk menyebabkan supaya orang Islam itu sendiri perlu faham bahawa hukuman keluar daripada Islam tu adalah hukuman yang sangat berat. Hukumannya adalah dosa besar. Dan bila mana ini adalah yang dijelaskan oleh Allah SWT, kerana apa? Kerana untuk menjadikan Islam tu tak adanya berlaku fitnah akhir zaman, tak ada berlakunya pencabulan kefahaman yang berbeza-beza. Ada isu semasa juga yang saya petik daripada sinar harian. Ada berlakunya golongan G25 yang mana mereka ni telah melanggar ataupun telah membantah hukuman undang-undang murtad yang mana kena hukuman bunuh yang berlaku kat dalam Malaysia ni sendiri. Golongan G25 ni kita kena faham, mereka ni adalah golongan kaki tangan awam yang telah bersara. Kemudian mereka telah melaksanakan satu NGO dan mereka ni
telah menolak undang-undang yang menyatakan hukuman murtad tu perlu dihukum bunuh. Hal ini telah menjelaskan, membuktikan bahawa mereka ni dalam Malaysia sendiri adanya fahaman liberal, dan golongan ni sangat-sangat perlu kita mengawasi pemikiran kita daripada terjebak daripada pemikiran mereka, sebab mereka ni telah menubuhkan satu buku yang mana buku tersebut berusaha untuk menolak perlembagaan yang telah dibawa oleh Malaysia berkaitan dengan hukuman hudud ni sendiri. Jadi kita kena faham dan kita kena cakna berkaitan dengan hal tersebut. Okey, adanya secara kesimpulannya, Dr. Taha Jabir Al-Alwani juga telah menukilkan sebuah buku berkaitan dengan permasalahan hukuman hudud ni yang bertajuk La Ikraha Fiddin, yang mana dia kata dalam Al-Quran ada 12 ayat yang membincangkan berkaitan dengan hukuman murtad, sama ada perlu dihukum bunuh ataupun tidak, tapi tidak dinyatakan secara jelas dalam buku tersebut lah, dalam Al-Quran sendiri. Kemudian dalam Malaysia sendiri sebenarnya ada je perlembagaan yang menyatakan hukuman murtad ni perlu dihukum bunuh, cuma dia tak adalah petition yang menyatakan secara lengkap berkaitan dengan hukuman murtad, cuma adanya berkaitan dengan hukuman untuk keluar daripada agama. Secara kesimpulannya, berkaitan dengan perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan isu hudud, saya sukalah untuk kami simpulkan berkaitan dengan hukuman hudud sendiri adalah hukuman yang telah dijalankan pada zaman Rasulullah SAW dan zaman Khulafa, dan bermakna mereka ni adalah adanya satu contoh yang perlu kita ikut pada zaman mereka sendiri, yang mereka telah gagaskan untuk memberi kefahaman, memberi pengajaran kepada masyarakat di negara mereka sendiri khususnya. Jadi ni kalau kat Malaysia ni, kita perlulah untuk melaksanakan hukuman hudud, untuk memberikan satu pengajaran yang baru kepada masyarakat Malaysia khususnya, kerana kadang-kadang perlembagaan yang berlaku dalam Malaysia ni sendiri adanya kekalutan, adanya ketidaksefahaman. Jadinya sangat moleklah untuk kita laksanakan, ataupun kita tak laksanakan, kita kena faham dan memberi kefahaman yang jelas kepada masyarakat dan Muslim ataupun masyarakat Islam sendiri khususnya berkaitan dengan hukuman hudud, bukannya kejam, tapi khususnya untuk memberi kesedaran kepada masyarakat umat Islam itu sendiri dan memberi kemakmuran kepada umat Islam, sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, itu sahaja pada kumpulan kami. Wallahu a'lam.